Jadi pada tahun 1985, kalau kita imbas kembali sejarah pada tahun tersebut, yang mana kereta nasional telah pun diwujudkan pada ketika itu adalah Proton Saga. Diambil sebenarnya dengan biji saga itu dan dinamakan dengan biji saga dinamakan kereta kita, kereta nasional itu Proton Saga. Sehinggalah pada hari ini, dan juga Malaysia merupakan salah satu negara yang saya kira masih muda umurnya selepas kemerdekaan, berani untuk mengorak langkah untuk menghasilkan kereta jenama sendiri. Kalau berbanding dengan negara-negara yang berada di sekeliling kita, kita antara negara yang awal yang mengeluarkan kereta berjenama sendiri. Jadi pada baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun melancarkan AHTV di Tanjung Malim. Jadi untuk hari ini kita akan bercakap mengenai sinar baharu buat industri automotif negara Malaysia. Jadi saya sangat berbesar hati untuk bercakap mengenai perkara ini bersama dengan pakar automotif iaitu Encik Hazri Samsuri. Jadi Assalamualaikum, selamat datang, selamat pagi Malaysia. Jadi kalau kita lihat daripada rentetan sejarah 1985, selepas itu kereta nasional diwujudkan sehinggalah pada hari ini Proton berada di seluruh dunia. Orang kenallah Proton dan sehingga hari ini masyarakat Malaysia memilih Proton X70, X50 antara menjadi kebanggaan dan juga pilihan sekarang. Jadi berdasarkan rentetan daripada perkembangan industri automotif negara, apa yang dapat dijelaskan juga pendapat pakar automotif sendiri melihat daripada hasil yang kita ada pada hari ini? Wah, ini satu soalan yang berat sebenarnya. Sebabkan industri otomotif ialah satu industri antara industri yang paling dinamik di dalam global ini. Jadi kita sendiri boleh lihat perkembangan Proton itu sendiri. Ya, benar apa yang saudara cakap tu memang benar. Kita di antara negara pertama, negara dunia ketiga pertama yang menghasilkan kenderaan berjenama sendiri, dan kita ialah negara Islam yang pertama menghasilkan kenderaan pada zaman itu. Tetapi kita juga kena lihat ke depanlah apa yang berlaku. Sebabnya ialah pembinaan kenderaan dengan jenama sendiri akan hanya boleh berkembang sekiranya pasaran itu cukup besar. Jadi untuk Proton, daripada dulu lagi memang kami syorkan untuk mereka mula mengeksport kenderaan. Kerana pasaran di dalam negara memang tidak cukup besar. Hanya 550,000 unit paling kuat lah. Paling kuat pun 600,000 lah. Which is a very small number. Dan kita tak boleh lagi berfikir sebagai juara kampung. Dan kerana itu saya rasa AHTV ni, Automotive High Tech Valley ni, antara satu keputusan yang bagus untuk negara. Kerana ia akan memberikan kita lebih orang kata an edge dalam industri ini, sebab kita kena start mengeksport. Kalau tidak kenderaan pun mengeksport komponen. Jadi macam mana dengan AHTV yang dilancarkan ini di Tanjung Malim, dengan kewujudannya boleh meningkatkan nama Malaysia sebagai pengeluar kenderaan dan juga pembekal komponen ke pasaran ASEAN, dan kalau boleh kita mahu ke antarabangsa? Memang kita kalau hendak maju, kita memang dah kena ke antarabangsa. Kita tak bolehlah jadi juara kampung ni, dah tak boleh dah lagi. Kerana pasaran kita terlalu kecil dan kita ada banyak lagi pemain lain yang masuk. Dan sekarang ni kita ada pemain-pemain baru daripada China pun yang sangat gigih untuk masuk ke pasaran ASEAN. So AHTV ni sepatutnya bagus untuk Malaysia kerana ia akan membina pembangunan, ia akan membantu pembangunan vendor otomotif tempatan agar kita dapat menghasilkan komponen bukan hanya untuk kegunaan di dalam negara tetapi untuk dieksport ke negara-negara jiran contohnya. So itu memang satu benda yang penting. Jadi macam mana dengan konteks pelaburan asing? Adakah ia mampu untuk menarik pelaburan asing ke dalam Malaysia? Well, pelabur-pelabur asing mempunyai banyak pilihan. Ya, ada banyak pilihan. Negara-negara jiran kita sendiri pun dia memberikan insentif mereka sendiri. Jadi untuk menarik pelabur asing, kita sendiri perlu memberikan insentif, kalau tidak sama, lebih daripada apa yang negara jiran itu berikan. Dan kewujudan AHTV nampaknya mampu menjanjikan sesuatu yang menarik untuk pelabur asing. Cuma sekarang ini masih tidak begitu jelas apakah insentif yang akan diberikan. Malah apa yang saya faham, AHTV ni lebih kepada komponen-komponen kenderaan elektrik kan. Siapa yang membeli kenderaan elektrik sekarang ni di negara ASEAN sebenarnya? So ada pengumuman itu bagus, tetapi perlu lebih penjelasan dan penelitian kerana
industri otomotif memang sedang dalam fasa perubahan yang sangat ketara kerana kenderaan elektrik bukan seperti kenderaan sekarang. Contoh yang saya boleh berikan ialah, cabarannya ialah kereta yang anda pakai, yang kita pakai sekarang ni perlu diservis setiap 10,000 kilometer. Kalau pakai fully sintetik lah. Kalau betul. semi, 7,000. Betul. Kalau mineral, 5,000. Itu ialah sumber pendapatan kepada industri otomotif. Kenderaan elektrik, macam saya ialah pengguna kenderaan elektrik, saya cuma akan hantar ke pusat servis setahun sekali untuk check up sahaja. Harganya bawah RM200. Sumber pendapatan untuk industri otomotif sudah berubah. Tidak boleh lagi mengharapkan servis. Itu satu contoh dengan kenderaan elektrik. So, kenderaan elektrik ini terlampau baru dan untuk ASEAN, memang setiap negara ASEAN berlumba-lumba untuk mencari pelabur asing. Kerana itu, EHTV ini pelancaran ni bagus, tetapi penelitian dan juga insentif yang akan diberikan itu pun sama penting. Jadi apabila kita bercakap mengenai dia perkataan baru itu, sebenarnya apabila kita bercakap mengenai kenderaan elektrik baru, betul baru di peringkat negara kita, tetapi dia tidak baru dari segi untuk kita menjaga alam sekitar kita. Saya rasa perkara ini sudah lama dibangkitkan di negara-negara barat dan juga inilah yang diperjuangkan oleh mereka untuk mengurangkan kesan gas rumah hijau dan sebagainya. Cuma di negara-negara ASEAN seperti negara kita, dia akan ada lompong di mana dalam satu situasi ditelan mati mak, diluah mati bapak. Nak beli kereta elektrik mahal. Tapi kita perlukan untuk menjaga alam sekitar. Di mana keseimbangan itu yang perlu kita tutup dan kita seimbangkan antara kedua-dua, keperluan alam sekitar dan juga keterdesakan ekonomi masyarakat kita. Bagus, contoh yang bagus. Kerana itu, di negara-negara maju, penjualan kenderaan elektrik ini sebenarnya dibantu oleh dua faktor. Nombor satu, harga minyak mereka yang tidak diberikan subsidi. Jadi harga minyak memang mahal, dahlah mahal. Ditambah dengan cukai jualan. Ini juga berlaku di negara ASEAN, kecuali di Malaysia dan di Brunei. Jadi harga bahan api kita masih lagi murah. Nombor dua, di negara barat, sebenarnya tidak ada siapa yang akan membeli kenderaan elektrik kecuali jika mereka sayangkan bumi. They have this environmentalist. Ya, pejuang alam sekitar. Pejuang alam sekitar. Dia akan beli. Tetapi untuk kebanyakan pengguna lain, kenderaan elektrik ini adalah sesuatu yang baru dan jarak perjalanan dia itu lebih pendek dan untuk mengecharge pun memakan masa. So, dia memang kurang praktikal berbanding dengan kereta sekarang yang sudah berpuluh tahun berada di jalan raya. Untuk memastikan perubahan itu, kerajaan-kerajaan di negara barat memberikan pelbagai jenis insentif dan juga undang-undang untuk memastikan orang membeli kenderaan elektrik. Kerana itu, benda yang sama juga perlu berlaku di sini. Perlu ada insentif bukan semasa membeli kenderaan elektrik itu saja, tetapi semasa saya menggunakan kenderaan elektrik itu, saya mendapat insentif lain. Agar ramai lagi orang lain akan nampak, jika saya beli kenderaan elektrik, saya dapat banyak insentif ini. Itu antara satu cara yang digunakan oleh negara barat pada mulanya untuk menarik pembeli-pembeli menukar kepada kenderaan EV. Jadi kalau kita juga bercakap mengenai penjagaan alam sekitar dan juga macam mana untuk kita menjimatkan penggunaan tenaga di kereta. Polisi di negara Singapura contohnya, kereta selepas 10 tahun tidak boleh lagi digunakan di atas jalan raya. Tetapi tidak di negara kita. Kerana kita tahu apabila lagi lama kereta berada di atas jalan raya, lagi lama penggunaannya, jadi dari segi penggunaan tenaga itu lebih banyak. Jadi banyaklah gas karbon, gas rumah hijau akan dilepaskan di udara. Polisi itu pula bagaimana? Adakah ia boleh dilaksanakan di Malaysia? Pendapat anda? Itu ialah polisi end of life yang sebenarnya sudah dibincangkan sejak sekian lama di Malaysia dan juga Thailand sebenarnya. Kita dah lama ada benda itu, isu tu, tapi isu tu sangat sensitif kerana pada pendapat saya ia tidak dijelaskan secara betul. Di Singapura, pasaran kenderaan mereka memang terlalu kecil dan untuk negara sebesar itu memang perlu ada undang-undang seketat itu. Jika tidak, mungkin boleh tenggelam pulau tu kerana berat kereta terlampau banyak. So untuk kita, undang-undang ini sebenarnya diperkenalkan di negara maju. Ada dua punca utama kenapa ia diperkenalkan. Nombor satu, kenderaan yang lebih baru, lebih selamat. Dan seperti apa yang anda kata tadi, kenderaan yang lebih baru, lebih mesra alam. Betul. So ini dua benda yang boleh kita gunakan. Tetapi tidak boleh digunakan dengan secara drastik. Perlu ada pengenalan step by step. Kerana harga kenderaan di Malaysia tidak seperti di negara luar.
jumlah pendapatan kita tidak secantik apa yang negara Eropah boleh dapat. So benda ini sangat sensitif dan ia mungkin tidak sesuai untuk mereka yang golongan-golongan yang tidak mampu. Sebab kenderaan bukan lagi kemahuan. Kenderaan sekarang ialah satu keperluan. So itulah satu benda yang kita perlu terangkan dengan lebih jelas. Jadi kalau kita lihat EHTV ini di Tanjung Malim, ia merupakan satu hub untuk pengeluaran kenderaan elektrik dan juga pembekal komponen kepasaran ASEAN. Jadi kalau kita lihat apa yang tujuan pelancaran EHTV ini lebih kepada penghasilan komponen dan sebagainya. Kenapa tidak pada waktu ini untuk kita mencari jalan untuk kita betul-betul menjaga alam sekitar dari segi R&D bahan apinya itu sendiri? Dan saya kira sudah ada, cuma mungkin boleh diperbesarkan lagi. Di mana tahap negara kita sekarang? Jujur saya katakan bahawa Malaysia tidak begitu mesra R&D. Ini apa yang saya lihat selama saya di dalam industri inilah. Kita tidak begitu mesra R&D. Apa yang tuan cakapkan itu memang betul. Porsche contohnya telah menghasilkan e-fuel. Bermakna bukan menggunakan elektrik tetapi petrol ataupun bahan bakar bentuk cecair yang dihasilkan daripada karbon dioksida sendiri. So maknanya daripada udara. So benda macam ni memang kita boleh buat. Elektrik contohnya bateri. Mungkin kita boleh buat. Tetapi masalahnya ialah kita tidak ada bahan logam untuk menghasilkan bateri. Cuma mungkin kita boleh hasilkan bateri yang lebih mesra kepada cuaca kita. Itu satu benda yang kita boleh lakukan. Kerana jika kita tidak cermat, kemasukan kebanjiran, kemasukan komponen asing akan menenggelamkan vendor-vendor kita. Jadi bateri ini adalah komponen utama di dalam kenderaan elektrik. Jadi bateri ini perlu kita jaga. Sebenarnya ASEAN patut bergabung untuk menjaga contohnya komponen bateri, agar kalau bateri nak masuk ke negara ASEAN, dia perlu ada orang kata mungkin partnership kerjasama dengan syarikat-syarikat ASEAN sendiri. Kerana jika tidak, memang vendor-vendor tempatan atau vendor-vendor daripada ASEAN dah susah nak cari makan. Perlu ingat, kenderaan elektrik mempunyai kurang dari separuh komponen kenderaan biasa. Maknanya, lagi kurang komponen yang diperlukan, lagi kurang vendor yang diperlukan. Itu sebenarnya EV. Dalam situasi penggunaan kenderaan di seluruh dunia, adakah cuaca di setiap negara tersebut ataupun di setiap zon itu akan mempengaruhi penggunaan tenaganya? Ya, memang. Kerana itu bukan setakat tenaga, malah komponen itu sendiri. Kerana itu negara kita, kereta-kereta yang datang ke sini perlu melalui proses tropicalization. Okey, kerana negara kita kadar wap air dia terlampau tinggi. Untuk bateri pula, kita sebenarnya lebih baik daripada negara sejuk kerana bateri tidak boleh terlampau sejuk. Dalam masa yang sama, bateri tidak boleh juga terlalu panas. So sebenarnya, thermal management, penjagaan suhu operasi untuk bateri perlu wujud di Malaysia dan daripada pengalaman saya, bateri-bateri kereta-kereta EV memerlukan teknologi penyujukan bateri. Contohnya active cooling menggunakan aircon ataupun liquid cooling. Penggunaan penyujukan secara udara saja memang terbukti tidak mencukupi. Itu kalau kita lihat perspektif dari segi dasar otomotif ataupun kita tengok sudut pandang terhadap apa yang berlaku tentang otomotif secara formal. Kalau kita lihat di negara luar, contohnya di negara Thailand, negara jiran kita, banyak negara kereta mereka, banyak kereta yang jenis modifikasi. Mereka suka modify kereta mereka. Terlampau banyak spare part yang berada di sana, mereka akan buat macam-macam dan culture itu dia baru masuk ke Malaysia. Jadi macam mana pula dengan modifikasi kenderaan oleh setiap individu ini? Adakah ia akan mempengaruhi dari segi penggunaan tenaga, dari segi kesan kepada alam sekitar dan sebagainya? Okey. Sebenarnya modifikasi ini bermula daripada Malaysia dahulu kerana kita yang sebenarnya lebih faham tentang otomotif, kita yang mula dulu. Tetapi kerana jumlah pengguna yang lebih ramai, memang kita nampak sebelah sana lah. Sebelah Thailand, Indonesia, memang... Di Thailand, Indonesia memang terlampau banyak, sungguh ekstrim. Sungguh ekstrim. Modifikasi kenderaan lebih kepada prestasi. Bermakna tayar yang lebih lebar, kenderaan yang lebih rendah dan penggunaan aerodinamik. Dan ini semua sebenarnya akan mengurangkan, dia akan menambahkan penggunaan bahan api sebenarnya. So, untuk modifikasi kenderaan supaya dia lebih jimat bahan api, dia kurang menarik lah. Kena guna tayar yang kecil, kena guna bentuk yang lebih membosankan. So itu normal. Tapi pada pendapat saya,
mereka tahu apa yang mereka lakukan. Paling penting sekali modifikasi ini tidak terlalu berbahaya untuk pengguna yang lain. Kerana itu perlu ada undang-undang. Itu di antara beberapa buah fikir mengenai modifikasi dan juga bercakap mengenai undang-undang itu, saya tertarik dengan undang-undang yang berada di negara kita kerana setiap negara ini undang-undangnya berbeza. Kalau ada setengah-setengah negara macam tadi kita bincangkan, di Singapura 10 tahun dah tak boleh pakai, tapi di Malaysia masih lagi boleh pakai. Masalahnya kereta-kereta yang terlampau lama itu di mana untuk dilupuskan? Itu pula satu cerita hal. Macam mana? Sebenarnya di Singapura, kenderaan lebih 10 tahun masih boleh digunakan, cuma lebih mahal kos dia. Setiap tahun kena hantar inspection dan harga cukai dia lebih tinggi, lebih road tax lah lebih tinggi. So untuk Malaysia, memang kita perlu ada, sebenarnya memang sudah ada undang-undang ini untuk kenderaan-kenderaan yang terlampau usang tidak boleh digunakan di atas jalan raya. Cuma antara dipraktikan ke tidak, kerana ini akan mengundang masalah lain. Mungkin ada yang berkata menyusahkan orang-orang di kampung. Tapi daripada pengalaman saya, orang di kampung yang paling ramai beli kereta baru sekarang ni sebenarnya. Lagi-lagi peneroka Felda. Oh, ya, betul. Alhamdulillah. Ya, sebab apa? Ya, naik harga sawit naik. Betul. Disebabkan oleh perang Rusia Ukraine hari itu, lagilah naik harga kelapa sawit dan memberi ruang dan peluang lah untuk. Saya kira ini satu perkara yang bagus, dia akan memberi janaan ekonomi kepada negara kita sekaligus kan. Kita sebenarnya kena fikir secara sejagat. Kenderaan yang terlampau usang berbahaya untuk pengguna lain dan juga akan mengotorkan alam sekitar. So itu yang kita kena fikirkanlah. Bukan kita kena fikirkan memang kita kesiankan ke dia apa semua, tetapi itu kerja jabatan lain. Yang paling penting atas jalan raya semua pengguna dilindungi. Okey, mungkinlah secara kesimpulan untuk topik pada hari ini, kalau kita imbas kembali lembah otomotif HTV diwujudkan, adakah ia mampu untuk kita melihat menjaga alam sekitar, dalam masa yang sama menjaga iklim global, dalam masa yang sama dia mampu untuk mengukuhkan ekonomi kita? Oh, of course, memanglah. Dia akan mampu mengukuhkan ekonomi dan juga akan mampu membantu institusi-institusi pendidikan agar mereka lebih fokus ke arah otomotif. Okey, itu dia antara buah fikir daripada Encik Hazri Samsuri, iaitu pakar otomotif, berkenaan dengan lembah otomotif berteknologi tinggi HTV diwujudkan bagi menjadikan negara sebagai hub pengeluar kenderaan elektrik dan juga pembekal komponen dan juga isu-isu yang berkaitan dengan dasar otomotif negara. Baiklah, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.